Imam Bukhari dengan sanadnya daripada Anas bin Malik. Anas kata, seorang lelaki telah masuk pada hari Jumaat di dalam daripada arah satu pintu yang berbentulan, pintu itu berbentulan dengan mimbar Nabi SAW. Pintu itu berbentulan dengan mimbar Nabi. Ketika Nabi SAW sedang membaca khutbah, dia kata, wa Rasulullah SAW qa'iman yakhtubu, hal keadaan, wa ni wa haliyah, hal keadaan, di dalam keadaan dia masuk itu, yang mana mimbar berbetulan dengan arah pintu yang lelaki ini masuk. Dalam keadaan Rasulullah SAW sedang membaca khutbah, maka dia menghadap Rasulullah SAW dalam keadaan berdiri. Lalu dia kata, wahai Rasulullah, telah binasalah binatang-binatang ternakan. Sebab apa? Musim kemarau kan. Hadis ini dia berulang beberapa kali. Bila kemarau, kekurangan air, sukar untuk diperolehi sumber air, maka binatang pun mati dan jalan-jalan pun rosak. Fada'ullaha yughithuna, maka berdoalah kamu kepada Allah supaya dihujani akan kami. Lalu Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya, lalu berdoa kepada Allah Ta'ala, ya Allah, turunkanlah hujan atas kami. 3 kali Rasulullah berdoa, ya Allah, turunkanlah hujan atas kami, turunkanlah hujan atas kami. Lalu Anas kata, demi Allah, kami tidak melihat di langit awan, sama ada awan yang berkumpul ataupun awan yang bertebaran, dan sesuatu daripadanya, dan di antara kami dan juga bukit-bukit yang berada di sekitar Madinah, dan tak nampak awan di atas bukit ke, sekitar kami ke, atas rumah ke, di atas kampung-kampung pun tak nampak. Tiba-tiba dia kata, telah muncullah daripada belakangnya sahabun, iaitu awan seperti perisai. At-tursi maknanya perisai. Lalu tidak berapa lama selepas daripada itu, amtarat, lalu turunnya hujan. Lalu Anas kata, demi Allah, kami tidak melihat matahari selama 6 hari. Bila hujan, biasanya bila hujan ni matahari tak muncul lah, matahari tak terbit. Selama berapa hari tidak munculnya matahari, tidak terbitnya matahari selama 6 hari. Maknanya kalau 1 hari lagi, jadi cukuplah seminggu. Maknanya hujan berturut-turut selama seminggu, sampai seminggu. Lalu lelaki itu masuk pula daripada pintu tersebut, pintu yang dia masuk yang Jumaat lepas. Jumaat yang kedua ni dia melalui pintu tersebut juga pada hari Jumaat yang akan datang, maknanya Jumaat yang seterusnya. Hal keadaan Rasulullah SAW berdiri sedang berkhutbah. Lalu dia menghadap Rasulullah di dalam keadaan berdiri. Lalu dia kata, wahai Rasulullah, telah binasalah harta benda dan rosaklah jalan-jalan. Berdoalah kepada kami supaya ditahankan akan hujan. Kalau sekiranya hujan yang berlaku kawasan kita ni, hujan sehari semalam, daripada pagi rampak sampai ke maghrib. Itu pun berlaku apa dia? Banjir kilat kan? Pernah berlaku di kawasan kita ni, Kuala Kangsar ni, banjir kilat kerana hujan daripada pagi sampai ke petang, rapat sampai ke malam. Itu baru 1 hari. Tetapi ini yang disebut di dalam riwayat ini sampai 6 hari. Lebih-lebih lagi lah akan berlaku banjir, dan kesan hasil daripada banjir itu akan berlaku kemusnahan. Kemusnahan itu sama ada melibatkan harta benda, jalan-jalan rosak, dan juga binatang-binatang ternakan. Lalu dia sebut kepada Rasulullah SAW supaya Rasulullah berdoa kepada Allah dihentikan akan hujan. Lalu Anas kata, bila dia minta kepada Rasulullah begitu, Rasulullah pun mengangkat kedua tangannya lalu berdoa, Allahumma hawalaina wala alaina, ya Allah, turunlah hujan di sekitar kami, tetapi jangan turunkan hujan di atas kami. Maknanya bawa hujan ni di luar daripada kampung halaman kami. Seperti di tanah-tanah tinggi, gunung ganang, jalan-jalan yang lain daripada persekitaran Madinah. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala pun menghentikan hujan
dan memalingkan hujan daripada sekitar mereka. Dan juga wa manabitis syajar, tempat tumbuh-tumbuhnya pokok kayu. Lalu Anas kata, hujan pun terhenti, kami keluarlah dan kami berjalan di bawah cahaya matahari. Matahari pun barulah muncul. Selama berapa hari kita sebut tadi? Selama 6 hari. Syarik kata, aku tanya kepada Anas, ahwar rajulul awalu? Qala la adri. Adakah lelaki yang pertama itu yang bertanya Rasulullah? Kan 2 Jumaat berturut-turut. Adakah yang tanya Jumaat yang kedua itu lelaki yang sama yang minta kepada Rasulullah supaya didoakan supaya diturunkan hujan? Adakah lelaki itu juga yang minta Rasulullah berdoa kepada Allah supaya dihentikan hujan? Jadi Anas kata tak tahu. Kerana di sana kalau kita baca hadis-hadis yang lain ada 2 riwayat. Sebagian riwayat kata lelaki yang sama, ada riwayat yang menyebut bahawa lelaki yang berlainan. Maksudnya apa? Minggu pertama lelaki lain yang berdoa, minta Rasulullah berdoa supaya diturunkan hujan. Minggu yang kedua lelaki lain pula minta supaya Rasulullah berdoa kepada Allah supaya dihentikan hujan. Supaya dihentikan hujan. Okey, di antara pengajaran yang dapat diambil daripada hadis tadi, yang pertama, boleh berbicara dengan khatib ketika khatib sedang membaca khutbah apabila wujudnya sesuatu kemaslahatan. Hadis yang masyhur yang dah kita belajar dan kita selalu dengar, jangan kalau kita sebut kepada orang yang sedang bercakap diam, maka kita jadi lara. Faqat larau ta. Bukan kita yang bersembang. Kawan kita bersembang ataupun orang lain bersembang, kita kata diam. Diam pun tak boleh sebut. Lalu macam mana kita nak hentikan supaya dia diam daripada bersembang ataupun bercakap? Kita bagi isyarat. Yang ni dalam hadis ni, makmum bercakap secara langsung direct dengan imam. Sebab itu ulama-ulama di dalam mensyarahkan hadis ini kata, memang asal hukum tak boleh bersembang ketika khutbah sedang berjalan, ketika khutbah dibaca oleh khatib. Tetapi kalau ada kemasalahan yang tertentu, boleh bercakap. Kita boleh bercakap. Boleh bercakap ketika khutbah. Apatah lagi boleh bercakap lebih-lebih lagi boleh bercakap dengan khatib yang menyampaikan khutbah. Dalam riwayat yang lain kan, bila Rasulullah tengah ceramah itu, tiba-tiba seorang lelaki tanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, bila kiamat? Jadi Rasulullah tak layan, tak jawab soalan dia. Sebagian ulama kata ada andaian menyebut bahawa Rasulullah marah tengah khutbah dia pergi bercakap, pergi tanya soalan. Andaian yang kedua kata mungkin Rasulullah tak dengar. Sebab tu Rasulullah tak jawab. Selepas Rasulullah telah membentangkan suatu isu di dalam khutbah dia, lalu dia tanya, siapa yang tanya tadi? Sahabat kata, ana ha ya Rasulullah. Aku yang tanya soalan itu kepada kamu wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah jawab, apabila diberi amanah kepada orang yang bukan ahlinya, itu adalah di antara tanda kiamat ataupun tanda kehancuran. Maka di dalam hadis-hadis Nabi, asal hukum secara kesimpulan tak boleh bersembang ketika khutbah. Maka pahala Jumaat tidak sempurna, tidak akan memperolehi pahala yang penuh. Walaupun dalam hadis riwayat Abu Daud dan juga riwayat Bukhari, siapa yang pergi datang awal, bagaimana besarnya pahala, seolah-olah dia mensedekahkan seekor unta kan. Selepas itu lembu, kambing, ayam dan telur ayam. Siapa yang pergi lambat sekali, maka sepatutnya kita dapat pahala penuh. Tapi bila sampai ke masjid, kita bersembang pula, tak akan memperolehi pahala penuh sebagaimana yang dijanjikan, yang disebut di dalam hadis. Okey, yang pertama, kita boleh bersembang kalau ada sesuatu kemaslahatan, bercakap ketika khutbah. Yang kedua, di antara pengajarannya, asal hukum kita boleh menerima riwayat daripada seorang yang bagi tahu kepada Rasulullah, maklumat kepada Rasulullah tentang berlakunya kemarau ini, seorang dia je. Maknanya Rasulullah pegang cakap dia, boleh terima. Ulama membahaskan tentang kedudukan hari Ahad. Sebahagian pendapat ulama kata, kalau hari Ahad berkaitan dengan isu akidah, dengan bab hudud tak boleh pakai. Sebab seorang yang meriwayatkan, yang melaporkan perkara itu. Sedangkan ini masalah akidah ataupun perkara yang melibatkan hudud, Imam Abu Hanifah tak pegang hadis ni.
Bukan kata tolak hadis, hukum yang berdasarkan kepada hadis itu. Tetapi sebagian ulama kata tengok, yang melaporkan tentang berlakunya kemarau itu seorang je. Sebagian ulama tak kira hadis ni dalam masalah akidah boleh terima, di dalam masalah hudud boleh terima. Begitu juga masalah tentang siksa kubur. Sebagian ulama kata tolak hadis tentang siksa kubur tidak murtad, sebab dia bukan merupakan hadis yang mutawatir, dia hadis ahad. Tetapi sebahagian yang lain, pendapat yang kedua, kata hadis ahad boleh terima kerana rasul-rasul semuanya dikata inni rasulullah ilaikum jami'a, aku adalah seorang rasul, maknanya seorang yang melaporkan rasul itu pada setiap zaman, dia rasul, seorang dia je. Kalau kata tolak hadis ahad, maka rasul pun, percakapan rasul, hadis rasul pun tak boleh pakai, sebab dia mendakwa diri dia seorang rasul, dia datang seorang diri. Jadi kesimpulannya, yang kedua ini, pengajaran yang kedua tentang kedudukan, kita boleh terima laporan itu walaupun seorang. Dan yang ketiga, digalakkan mengulangkan doa, sesuatu doa sebanyak berapa kali? Rasulullah doa tadi? Sebanyak 3 kali. Itu digalakkan. Yang keempat, disunatkan mengangkat tangan bila berdoa istisqa, berdoa minta hujan. Yang ini pernah kita bahas panjang di dalam syarah Muslim. Sebahagian ulama kata, berdasarkan kepada hadis Rasulullah angkat tangan ni tadi, maka doa sunat angkat tangan hanyalah berlaku kepada istisqa. Ada pun doa-doa yang lain tak sunat angkat tangan. Ini pendapat yang pertama kata macam tu. Macam doa lepas sembahyang, tak perlu angkat tangan, doa je lah. Doa apa lagi? Doa orang pergi ke kubur kan? Kan sunat kita pergi kubur baca doa, pun tak sunat angkat tangan. Masuk tandas, keluar tandas, tak perlu angkat tangan. Kita ni pelik bin ajaib, setiap doa mau nak angkat tangan. Macam doa makan, bukan sunat angkat tangan. Kita pun semua nak angkat tangan juga. Dia ada doa-doa yang sunat angkat tangan. Tang mana yang kita kata tang doa yang sunat angkat tangan? Tang yang Rasulullah angkat, kita angkat. Tang yang Rasulullah angkat, bab-bab keadaan-keadaan ketika Rasulullah angkat, tang tu kita angkat. Yang Rasulullah tak angkat, maka tak sunat angkat tangan. Itu pendapat yang pertama berdasarkan kepada huraian hadis tadi. Tetapi pendapat yang kedua kata, bila istisqa tu Rasulullah angkat tangan, jadi asal-asal doa ni sunatlah kita angkat tangan, tak kira istisqa, tak kira doa lepas sembahyang ke, doa apa pun sunat angkat tangan. Ini pandangan yang kedua. Pandangan yang kedua dikemukakan oleh sebahagian daripada ulama. Yang kelima, salah satu tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala iaitu menahankan hujan, mendatangkan musim kemarau. Itu sebahagian daripada kekuasaan Allah. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala menjadikan gerhana, sama ada gerhana matahari ataupun gerhana bulan kan. Bila berlaku gerhana matahari pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, secara kebetulan pula berlaku kematian terhadap anak Rasulullah iaitu Ibrahim. Dahlah sebahagian sahabat kata, matahari pun turut sedih. Matahari pun turut sedih di atas kematian anak Rasulullah. Rasulullah tengok bila fahaman-fahaman tu tak betul, Rasulullah terus cakap. Kan orang jahiliah ni macam-macam fahaman mereka, pemikiran mereka, andaian mereka. Rasulullah kata, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah walaysa bimauti ahadin wala lihayaihi. Sesungguhnya matahari, bulan, kedua-duanya ini adalah merupakan sebahagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah. Bukan dengan sebab kematian seseorang dan hidupnya seseorang, bukan kerana itu. Jadi maknanya pengajaran yang keenam ini, berlakunya kemarau adalah merupakan sebahagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, pada bersumpah tanpa diminta bersumpah. Kan Anas kata wallahi ma ra'aina kan. Maka untuk mentaukidkan kalam, walaupun tidak diminta supaya bersumpah. Ada bab-bab kita kadang-kadang kita menuntut orang supaya bersumpah wallahi.
Kamu sumpah betul tak kamu tak buat begini. Ataupun orang boleh tuntut, boleh menekan kita, kamu kena bersumpah kalau tak betul. Dalam isu-isu politik ni banyaklah tekan suruh bersumpah. Tetapi hadirin sekalian, sesuatu benda yang penting untuk disampaikan, walaupun seseorang itu tidak dituntut, tidak disuruh, diperintahkan supaya dia bersumpah, harus dia bersumpah. Berdasarkan kepada kenyataan Anas tadi.